Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada 3 minggu yang lepas, saya berpeluang pergi ke sebuah pulau untuk berehat sebentar dan berpeluang untuk menaiki bot dan berjalan-jalan di sekitar kawasan pulau dan pergi ke pulau-pulau yang berdekatan. Tetapi pada tengah hari itu, dengan takdirnya, tiba-tiba bot yang kami naiki itu dilanda badai. Dilanda badai oleh angin barat yang sangat kencang sehingga menakutkan semua orang. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita harus singgah di mana-mana pulau, berehat sebentar. Kemudian bila angin badai sudah berkurangan dan kita pun membuat keputusan untuk pulang semula ke pulau yang asal. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajaran yang saya dapat lalui di sepanjang ketakutan akibat dipukul ribut dan badai tersebut adalah suatu pelajaran di mana seorang skipper ataupun seorang kapten yang bertanggungjawab membawa bot tersebut, apa yang harus dilakukan beliau dan apa yang mesti dilakukan beliau. Yang dilakukan oleh beliau ialah, yang saya perhatikan, beliau tidak pernah melawan ombak yang ganas. Kerana kalau kita menaiki bot dan kita cuba melawan ombak yang ganas, bot kita itu akan naik turun, akan naik turun, akan naik turun dan kemungkinan akan terbalik, kemungkinan akan pecah, kemungkinan akan karam. Saya berminat memerhatikan bagaimana skipper, bagaimana kapten bot itu menjadi nakhoda untuk tidak melawan ombak yang ganas secara bertentangan. Tetapi apa yang dilakukan oleh beliau, beliau cuba mengemudi bot itu menelusuri ombak. Dia mengikuti arah ombak. Dia tidak pernah akan melawan, tetapi dia akan mengikut arah ombak ke mana dan dia akan cuba membelah ombak tersebut. Begitulah kehebatan seorang skipper. Pelajaran yang saya dapati daripada perjalanan itu ialah, dalam kehidupan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sering membuat keputusan untuk menongkah arus, untuk melawan ombak, kehidupan kita pasti selalu terombang-ambing, banyak kontroversinya. Jadi, untuk kita jauh lebih bahagia, jangan kita menghampiri ombak yang ganas, jangan sesekali menentang ombak yang ganas. Yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita mengambil ikhtiar membelah ombak. Bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup untuk kita menelusuri kehidupan ini seperti mana Allah menyusun takdirnya, dan bagaimana kita hamba-Nya ini berikhtiar, berdoa, bertawakal dan akhirnya kita serahkan kepada Allah setelah kita melakukan yang terbaik. Ada seorang ibu yang berhadapan dengan kematian seorang anaknya. Peristiwa ini berlaku lebih 10 tahun yang lepas. Kisah benar bagaimana seorang ibu setiap hari bangun dengan penuh ketakutan kerana anaknya yang menghidapi penyakit leukemia yang dikatakan doktor akan pergi. Dia sering ketakutan dan dia mahu berusaha sesungguh-sungguhnya untuk memastikan bahawa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak akan mengambil nyawa anaknya. Tetapi ketika itu, apa yang dapat saya perhatikan ialah dia sering bernyanyi kepada anaknya. Setiap pagi bila anaknya tidur, bila kami berpeluang untuk melawat, dia akan menyanyi sebuah lagu. Sebuah lagu ini sangat menyentuh perasaan saya. Dia akan menyanyi sebuah lagu yang tajuknya You Are My Sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. Setiap kali saya mendengarkan lagu itu, hingga ke hari ini air mata saya akan keluar. Air mata saya akan menitis kerana sehingga anaknya menghembuskan nafas yang terakhir
Walaupun anaknya itu sudah tidak mendengar apa-apa, tetapi dia terus menyanyikan lagu ini, memberi semangat kepada anaknya untuk meneruskan kehidupan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah mempunyai perancangan dan takdirnya yang tersendiri. Yang perlu kita lakukan dalam hidup bila kita ini sedang dilamun, sedang dilanda badai yang ganas dan sebagainya, kita harus memberikan satu peluang yang terbuka, iaitu terserahlah kepada Allah bagaimana Allah ingin menentukan hasil yang terbaik daripada hasil ikhtiar kita. Hasil akhir bukan milik kita. Hasil akhir ditentukan oleh Allah. Allah mengajar umatnya supaya berusaha, berikhtiar, berdoa, kemudian bertawakal. Jangan kita mengambil posisi Allah, iaitu kita menentukan hasil akhirnya. Iaitu kita ingin memastikan kita mendapatkan A, B, C, D, E, F, G dalam hidup. Allah yang menentukan. Kita hanya berikhtiar, hanya kita ini berusaha. Segala-galanya sudah dirancang, segala-galanya sudah ditentukan. Sebab itu, bagi seorang pelaut yang hebat yang saya lihat sepanjang perjalanan saya di pulau itu, dia cuba sedaya upaya untuk tidak bertemu dengan ombak yang ganas. Dia cuba membelah ombak itu dan hasilnya perjalanan itu agak kurang rough, agak kurang di lambung ke kiri dan ke kanan. Tetapi tetap saja menakutkan. Tetapi dengan ikhtiar dan meletakkan Allah di hadapan, kita mohon supaya perjalanan ini selamat daripada satu posisi ke satu posisi yang lain. Setelah itu kita lakukan, alhamdulillah bila sampai ke tempatnya, kita semua berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil yang baik pun kita bersyukur, hasil yang tidak baik pun kita terima dengan hati selapang yang mungkin. Ada sebuah kisah bagaimana seorang perempuan yang menginginkan seorang jejaka menjadi sang suami. Dia menunggu bertahun-tahun menunggu. Tetapi sehingga ke hari ini Allah masih saja belum lagi mengabulkan doanya. Kepada mereka yang berhadapan dengan situasi seperti ini, nasihat saya ialah terus-menerus memperbaiki diri, terus-menerus meningkatkan personal currency, dan biarlah Allah yang menentukan hasil akhirnya. Berharap, kita boleh berharap. Berikhtiar, kita boleh berikhtiar, tetapi jangan pernah memaksakan, kerana Allah punya perancangan, kerana Allah punya ketentuannya yang tersendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berjalan di muka bumi ini, ingat kita berdoa, kita hanya berikhtiar. Hasilnya akan ditentukan oleh Allah. Dan jangan pernah memaksa Allah mengikuti apa yang menjadi kemahuan kita. Kerana kemahuan kita itu belum tentu menjadi sesuatu yang hebat. Allah punya perancangannya. Kita serahkan kepada Allah apakah hasil akhir. Dan kita insya-Allah pasti akan jauh lebih bahagia, jauh lebih tenang dan jauh lebih seronok menelusuri hidup ini. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan bertemu di dalam slot yang akan datang. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan terus menjadi sang matahari yang menyinari muka bumi ini tanpa penat dan tanpa letih. Berhikmat, memberi manfaat kepada orang lain. Kalau hati tidak bahagia, lakukan sesuatu yang boleh membahagiakan hati orang lain dan lihatlah apa yang terjadi. Bertemu lagi di dalam slot yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.